Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sahih di Berita RTM, Berita Perdana edisi Sabtu 23 Oktober bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Saya Ivanto, terima kasih kerana memilih Berita Perdana. Kita saksikan paparan utama malam ini. Bantu Sarawak capai negeri maju, Kerajaan Persekutuan akan terus beri sokongan. Malaysia terima pelaburan 14.1 bilion ringgit. Kerajaan Persekutuan akan terus memberi sokongan dan bantuan kepada Sarawak bagi mencapai hasrat menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Komitmen Kerajaan Persekutuan itu ditegaskan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam lawatan kerja pertamanya ke Sarawak sebagai Perdana Menteri. Beliau telah berbincang dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Uping berkaitan perancangan pembangunan negeri itu selain mengenal pasti isu pembangunan yang perlu diberi perhatian. Ini termasuk isu berkaitan pembangunan kemudahan utiliti di luar bandar. InsyaAllah apa yang dibangkitkan tadi dari segi pembangunan di luar bandar, keperluan untuk utiliti air misalnya yang perlu dipertingkatkan. Begitu juga jalan-jalan di luar bandar. Dan yang pentingnya tadi saya dimaklumkan mengenai keperluan untuk menaik taraf ataupun membina baru sekolah-sekolah daerah di seluruh negeri Sarawak, bukan saja sekolah tetapi dari segi penempatan guru, dari segi kuartus guru dan sebagainya yang memerlukan perhatian segera. Beliau juga telah mengarahkan Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri untuk berbincang dengan Kerajaan Sarawak bagi mengenal pasti segala perkara berbangkit melibatkan pembangunan infrastruktur luar bandar yang perlu diselesaikan dengan segera. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas lawatannya ke tapak pembinaan Hospital Putrajaya, Kuching. Berhubung penamatan darurat di Sarawak sekaligus membolehkan pelarian negeri diadakan, Perdana Menteri menegaskan jangan dahului Yang di-Pertuan Agong. Belum lagi. Jangan mendahului Yang di-Pertuan Agong. Itu semuanya pembubaran untuk menetapkan apa benda pun untuk ribut darurat. Semua itu kuasa yang besar. Jadi jangan kita mendahului kuasa yang besar. Perdana Menteri dijadual melancarkan konsep keluarga Malaysia yang dibawa kerajaan di bawah pimpinannya. Bertunjangkan nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, keluarga Malaysia diperkenalkan beliau menerusi ucapan sulungnya selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 pada Ogos lepas. Untuk perkembangan pelancaran itu, kita langsung ke Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bersama Firdaus RRC Idris. Silakan. Terima kasih Ivan dan dia di Angkasa Puri. Baik, saudara, lebih kurang setengah jam lagi kita akan bersama menyaksikan perasmian konsep keluarga Malaysia yang boleh disaksikan menerusi kaca TV dan juga di media sosial RTM. Baik, sebelum itu bersama sekarang ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa yang akan berkongsi sedikit mengenai keluarga Malaysia pada malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengapa Sarawak ataupun Kuching dipilih untuk penganjuran kali ini? Ya, pertama kali ini adalah pelancaran secara resmi selepas pra-pelancaran telah diadakan di Kuala Lumpur, ya. Dan Sarawak telah dipilih sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana beberapa faktor yang tertentu. Yang pertama, Bandaraya Kuching ini sendiri telah diisytiharkan sebagai bandar perpaduan.
Yang keduanya kerana keistimewaan negeri Sarawak sebagai antara negeri yang mempunyai paling berkepelbagaian sekali, terdiri daripada banyak suku kaum dan etnik dan mempunyai kepelbagaian budaya dan adat resam yang merupakan sebahagian daripada ciri-ciri falsafah keluarga Malaysia. Jadi pemilihan ini bertepatan walaupun sebenarnya pelancaran ini akan diikuti oleh rakyat di seluruh negara, tetapi tuan rumah negeri Sarawak telah diberikan kepercayaan dan kita yakin ia dapat menzahirkan sesuatu keistimewaan bagi negeri Sarawak sendiri, insya-Allah. Terima kasih. Bagi pihak KKM sendiri, bagaimana atau cara untuk membolehkan masyarakat lebih memahami konsep keluarga Malaysia? Sekali lagi tak berapa dengar saya. Bagi pihak KKM sendiri, bagaimana untuk membolehkan rakyat menghayati dan memahami konsep? Ya, pentingnya daripada pelancaran ini, kita akan memulakan penghayatan oleh semua kementerian, oleh semua negeri-negeri, semua agensi kerajaan dan juga yang bukan kerajaan. Kerana konsep keluarga Malaysia ini adalah suatu konsep kenegaraan, suatu falsafah bagaimana kita harus membangunkan negara kita dengan memberikan perhatian kepada nilai-nilai yang terwujud dalam istilah ataupun frasa keluarga Malaysia, daripada sudut keterangkumannya, daripada sudut kebersamaannya, daripada sudut kesyukurannya, adalah antara aspek-aspek yang ingin dizahirkan ataupun yang mahu diserlahkan dalam segenap aspek kehidupan dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Jadi penekanan kepada penghayatan adalah satu perkara yang paling penting. Jadi kempen secara berterusan, aktiviti-aktiviti akan ditambah, setiap kementerian, setiap agensi dan juga orang awam termasuk juga NGO akan dapat melahirkan pelbagai bentuk bagaimana penghayatan ini dapat diamalkan. Terima kasih Tan Sri. Baik, itu saja yang boleh saya kongsikan dari Pusat Penyedia Konstitusi Kuching. Kita akan menanti ketibahan Perdana Menteri pada masa saja. Itu kembali bersama Ivan dan dia di Angkasa Puri. Silakan. Firdaus, terima kasih. Meningkatkan pendapatan para peserta FELKRA seiring perkembangan di bandar menjadi fokus Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Justru KPLB berharap pembayaran dividen untuk hasil sawit kepada golongan sasar ini dapat ditingkatkan. Debbie Amanda Padan ada perinciannya. Lebih 2 tahun pendapatan para peserta FELKRA terjejas akibat COVID-19. KPLB kini mencari kaedah untuk meningkatkan dividen kelapa sawit sekaligus dapat menambah pendapatan golongan sasar. Ini bertepatan naratif KPLB untuk menyejahterakan dan membantu masyarakat luar bandar selain membangunkan prasarana fizikal termasuk penyediaan kemudahan infrastruktur, jalan raya, bekalan air dan elektrik. Harga kelapa sawit yang tinggi ini dan pemotongan FELKRA kepada peserta tu dapat ada pada tahap yang tidak terlalu tinggi, so keuntungan tu boleh dipulangkan balik dalam bentuk dividen. Maklumnya secara purata, dividen yang diberikan ketika ini antara RM500 hingga RM7,000. Beliau berkata demikian selepas program Majlis Mesra Peserta di Dewan Masyarakat Kampung Empila, Kota Samarahan. Dato' Sri Mahazir dalam lawatan kerja ke Sarawak turut melawat salah satu program FELKRA di Samarahan yang mempunyai lebih 2,000 peserta terlibat dalam penanaman kelapa sawit. KPLB optimis FELKRA berada di landasan tepat untuk memastikan penduduk luar bandar secara amnya tidak ketinggalan dalam pembangunan negara bersesuaian peranan mereka meningkatkan ekonomi negara. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
Sektor agro makanan dijangka berkembang 4.5% setahun dalam rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 sekaligus meletakkan sektor berkenaan sebagai penyumbang utama keluaran dalam negara khasa KDNK. Sektor pertanian pula diunjur berkembang 3.8% setahun dalam tempoh berkenaan dengan menyumbang 7% kepada KDNK sehingga tahun 2025. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata pihaknya akan terus mengambil tindakan segera terhadap dasar berkaitan agar ekspor agro makanan Malaysia ke Singapura kekal stabil. Apa juga dasar yang berlaku di Singapura, kita sensitif. Saya mengadakan video conferencing dengan Duta Malaysia di Singapura sebentar tadi dan Duta kita juga sentiasa mengupdate kerajaan dan kementerian terhadap dasar-dasar baru yang menyentuh tentang kementerian ini yang dibuat oleh Singapura supaya kita konform kepada dasar mereka dan melihat bagaimana tindakan susulan yang perlu diambil oleh Malaysia. Beliau berkata demikian selepas sesi sidang video dengan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafa di Johor Bahru. Pelbagai perkara dibincangkan bagi memastikan sekuriti makanan terus terjamin di samping terus memperkasa nilai ekspor produk agro makanan ke luar negara termasuk ke Republik berkenaan. Begitu juga mengenai peningkatan ekspor dan pematuhan standard dan kualiti serta kedudukan Malaysia dalam Indeks Sekuriti Makanan Dunia GFS. Malaysia mengekalkan kedudukan sebagai destinasi utama pelabur asing menerusi komitmen pelaburan berjumlah 14.1 bilion ringgit oleh pelabur Eropah. Ia dicapai menerusi misi perdagangan dan pelaburan ke rantau berkenaan yang diketuai Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Misi yang berlangsung dari 13 hingga 21 Oktober lalu merekodkan potensi pelaburan langsung asing FDI dari Jerman sebanyak 10.7 bilion ringgit. Manakala FDI dari Perancis dan United Kingdom masing-masing berjumlah 2.6 bilion ringgit dan 800 juta ringgit. Negara turut mencatat potensi ekspor keseluruhan berjumlah 400 juta ringgit sepanjang misi berkenaan. Potensi ekspor ke Perancis berjumlah 300 juta ringgit manakala Jerman dan United Kingdom masing-masing berjumlah 50 juta ringgit. Sepanjang misi ke Eropah, Datuk Seri Muhammad Azmin turut berkongsi visi negara dalam melaksanakan agenda mampan yang mendapat respon positif daripada komuniti perniagaan rantau berkenaan. Dalam pada itu, ekonomi negara diunjur berkembang pada 4% tahun ini. Menerusi laporan tinjauan ekonomi Malaysia suku ketiga 2021 oleh MIER, terdapat tanda-tanda pemulihan yang jelas berdasarkan permintaan agregat domestik yang berkembang merangkumi pelaburan dan penggunaan swasta. Pertumbuhan ekonomi negara dijangka lebih kukuh tahun hadapan antara 5.5% hingga 6.5%, terutamanya didorong oleh aktiviti rentas negeri dan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Prestasi pasaran kerja pula diunjur bertambah baik separuh kedua tahun ini dan berterusan sehingga tahun hadapan seiring pembukaan semula aktiviti ekonomi serta sokongan keuangan daripada kerajaan. Sementara itu, indeks keadaan perniagaan Malaysia meningkat sedikit sebanyak 9.5 mata kepada 97 mata pada suku ketiga 2021 sekaligus mencerminkan sentimen perniagaan yang lebih baik. 5,828 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini. Jumlah itu menunjukkan penurunan berbanding semalam iaitu 6,630 kes. Sehingga semalam 72.2% atau 23.56 juta populasi negara sudah lengkap divaksin. Manakala populasi dewasa yang lengkap menerima vaksin pula ialah 94.4%. Selain itu, 157,999 dos vaksin diberikan menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin 48.83 juta dos. Kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri.
Bantu tambah pembelanjaan harian dan modal perniagaan. Ternyata bantuan prihatin rakyat BPR 2021 yang menyasarkan golongan B40 dengan pendapatan RM5,000 dan ke bawah telah memberi impak besar kepada golongan sasar. Kita ikuti laporan wartawan Syazwan Kadil. Secara keseluruhan, RM9.6 bilion telah diperuntukkan dengan memanfaatkan 8.5 juta penerima bagi tahun ini. Penyediaan bantuan tersebut ternyata memberi sinar kepada penerima, apatah lagi kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Bantuan prihatin rakyat ini bukan sahaja meringankan beban saya untuk perbelanjaan seharian, tapi saya juga dapat memulakan perniagaan kecil-kecilan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memberi bantuan prihatin rakyat ini. BPN ini dapat membantu kami dalam mendapatkan perbelanjaan harian di rumah. Jadi musim-musim COVID ni memang agak terjejas dari segi perbelanjaan. Banyak membantu kami lah daripada segi beli barang di rumah. Lepas tu untuk kami yang peniaga ni pun, di mana BPN tu boleh mendahulukan modal permulaan lah untuk kami mengembangkan perniagaan kami lagi. Terbukti langkah kerajaan menyalurkan pelbagai bantuan seumpama ini benar-benar membantu si penerima. Semua ini demi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terbela. Bantuan prihatin rakyat merupakan salah satu pakej bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan yang terjejas akibat wabak COVID-19. Dengan adanya bantuan ini, ada yang menggunakannya untuk membeli keperluan harian dan ada juga yang menggunakannya untuk dijadikan sebagai modal permulaan bagi membuka perniagaan secara kecil-kecilan. Ini membuktikan kejayaan kerajaan dalam usaha membantu rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19. Syazwan Kadil, Berita RTM. Pada pendapat saya, kerajaan tidak perlu belanja berlebihan, tetapi strategi adalah di mana perlu untuk asas daripada ekonomi kita adalah membantu usahawan-usahawan untuk mendapatkan geran ataupun modal perniagaan. Macam untuk kumpulan B40, M40 tu kan, kita harapkan gaji minimum tu lebih dipandang lah sebab PKP ni dah lah ramai yang hilang kerja. Lepas tu bila dah ramai hilang kerja, taraf hidup tu lagi dan kos hidup tu lagi tinggi. So yang ada tinggal yang bekerja sekarang pun gaji pun tak cukup. Bukan gaji tak cukup, kos yang tinggi tu menyebabkan lebih-lebih hidup di bandar kan. Memang sangat struggle. Dua-dua orang kerja pun tak cukup. Jadi harapkan kerajaan kita lebih pandang pada kos hidup lah. Bagi saya, pendidikan juga amat penting bagi kerajaan untuk melihat lebih dalam lagi untuk memainkan peranan membantu pelajar-pelajar yang tergolong dalam golongan miskin. Selain itu, isu kesihatan perlu juga dibangkitkan dan diutamakan untuk membantu golongan rakyat ataupun miskin inilah. Harapan saya untuk belanjawan 2022 nanti, kerajaan boleh melihat kepada golongan-golongan yang mungkin terjejas, mungkin ada yang terlepas pandang dan sebagainya, khususnya rakyat-rakyat yang terpinggir di hujung-hujung luar bandar. Kalau dapat, kalau saya lah kan warga mas, bolehlah teruskan. Bantuan tu kan memang kalau dapat teruskanlah. Yang pertama pasal yang 2 tahun ni yang tak boleh berniaga kan, dapat repair balik yang tu, repair balik yang tertunggak tu kan. Itulah harapan saya, macam itulah. Saluran khas diwujudkan kepada peniaga dan pengguna untuk membuat aduan berhubung perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata pihaknya serius dalam menangani isu berkaitan perkhidmatan itu dan mengambil langkah proaktif untuk terus menambah baik industri P-Hailing. Beliau berkata pihaknya menerima pelbagai aduan daripada peniaga dan pengguna mengenai dakwaan berhubung kelewatan bayaran.
Jadi kita buka satu laman web ataupun pusat aduan iaitu adu khidmat penghantaran makanan. adu.khidmatpenghantaran@kpdgp.gov.my. Jadi kalau ada siapa saja peniaga ke ataupun deliver buat motosikal ni ke yang ada masalah boleh mengadu kepada kita. Akhirnya kita kasih siasat untuk diambil tindakan. Menjelang aksi pertama skuad bawah 22 negara dalam kempen kelayakan Piala Asia di Ulaanbaatar, Mongolia. Benteng terakhir negara dilihat sudah bersedia menggalas cabaran apabila turun memulakan aksi kumpulan J menentang Laos pada 25 Oktober ini. Kini slot penjaga gol utama menjadi rebutan Muhammad Azri Ghani, Said Nasrul Haq Pidin dan Sheikh Izhan Sheikh Azman bagi perlawanan itu nanti. Laporannya bersama wartawan Azizi Harun. Daripada segi mental dan juga fizikal mereka dah bersedia. Saya akan menilaikan prestasi mereka secara fizikal dan juga mental, bagaimana mereka menyediakan diri untuk perlawanan pertama. Persembahan yang ditunjukkan ke semua penjaga gol tersebut dilihat berada di tahap terbaik, terutama ketika aksi persahabatan sebelum ke Mongolia. Berdasarkan statistik perlawanan tersebut, mereka hanya dibolosi 3 gol selain menyelamatkan beberapa percubaan tepat. Ia sekaligus membuatkan pihak kejurulatihan sukar membuat pilihan bagi aksi pertama pasukan. Saya akan bagi sehabis baik macam mana saya training, macam juga saya akan buat dalam padang lah, dalam game untuk kelayakan. Akan buat sebaik mungkin, tapi kalau siapa perlu diturunkan, kami bertiga okey untuk bermain untuk pasukan demi Malaysia. Jika saya diturunkan, sentiasa saya akan bagi 100% dan memberi kepercayaan kepada semua pemain dan juga jurulatih dan seluruh kebanggaan rakyat Malaysia untuk membangkitkan semula bola sepak Malaysia. Azizi Harun, Ulaanbaatar, Berita RTN. Ya, untuk itu berita perdana 23 Oktober berakhir di sini bagi memberi laluan Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia di Kuching, Sarawak. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri terutama ketika keluar rumah, sentiasa patuh SOP. Zahir di Berita RTM. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.